Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ali Syamni binti Abdul Rahim. Nama matrik 18 TSK 17F1007. Saya ingin menerang dan membentangkan sikit sebanyak tentang laporan akhir latihan industri sesi Disember 2019. Saya menjalani selama 15 minggu latihan industri di organisasi latihan Amy Construction. Seterusnya adalah pengenalan organisasi. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang syarikat yang saya menjalani latihan selama ini. Nama syarikat tersebut adalah seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu Amy Construction. Syarikat ini ditubuhkan pada 18 April 2014. Okey, waktu perniagaan pula adalah bermula dari 8.30 pagi hingga 5.30 petang, iaitu dari hari Isnin hingga hari Jumaat bagi pejabat. Manakala bagi pekerja pembinaan, pemandu-pemandu lori dan ekskavator, iaitu pada setiap hari Isnin hingga hari Sabtu pada waktu yang sama. Amy Construction beralamat di Pematang Pasir, Bukit Mertajah, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Syarikat ini juga dimiliki oleh anak muda Bumiputra, iaitu Muhammad Rozaimi bin Nur Badar Rosli. Okey. Visi Amy Construction pula adalah menjadi organisasi yang maju bertaraf tinggi dalam industri pembinaan dan pembangunan Malaysia. Manakala misi Amy Construction pula adalah menawarkan perkhidmatan yang efisien dan cekap dalam aspek penyelenggaraan dan hasil kerja yang memastikan kepuasan pelanggan. Lokasi Amy Construction. Okey, lokasi Amy Construction berada berhampiran dengan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah dan berdekatan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Pematang Pasir. Amy Construction mudah untuk dicari oleh pelanggan kerana ia berhadapan dengan jalan besar, so tidak perlu masuk ke jalan-jalan kecil untuk mencari. Tetapi syarikat Amy Construction berada agak terpinggir dari bandar. Tapi bagi saya, lokasi itu sesuai untuk syarikat pembinaan kerana setiap hari ada keluar masuk kenderaan berat. Slide seterusnya adalah skop kerja ataupun tugasan yang sering dilakukan oleh syarikat Amy Construction. Terdapat 3 aktiviti utama yang sering dilakukan, iaitu pembinaan dan ubah suai, perkhidmatan dan penyelenggaraan. Okey, pertama sekali pembinaan dan ubah suai. Syarikat Amy Construction sering membuat pembinaan jalan raya, pembinaan longkang dan juga pembinaan tembok penahan. Manakala penyelenggaraan pula, Amy Construction sering melakukan aktiviti seperti menyelenggara kerosakan longkang atau menyelenggara kerosakan jalan raya seperti jalan berlubang contohnya. Manakala perkhidmatan pula ialah Amy Construction menyedia perkhidmatan sewaan jentera berat seperti ekskavator, backhoe ataupun lori tanah. Dan Amy Construction juga menyediakan tenaga kerja mahir untuk mesin-mesin yang disewa tersebut. Selain itu, tugasan yang dilakukan. Okey, antara tugasan yang sering saya lakukan semasa berada di Amy Construction adalah seperti berikut. Pertama adalah menyediakan sampul surat untuk dokumen sebut harga beserta dengan alamat dan tajuk dokumen tersebut. Kedua adalah cop borang sebut harga. Yang ketiga, mengemaskini fail-fail syarikat yang lama, menyediakan punch card pada setiap hujung bulan. Seterusnya, aktiviti yang selalu saya lakukan adalah menyusun resit. Itu antara resit yang sering saya susun adalah resit pembelian, contohnya pembelian simen yang dibeli oleh pemandu-pemandu lori ataupun minyak-minyak yang diperlukan untuk mesin pembinaan. Selain itu, saya juga menulis voucher pembayaran yang diminta oleh pembekal untuk membayar secara tunai. So, saya akan menyediakan voucher pembayaran sebagai bukti. Saya juga membuat salinan dokumen sebut harga, iaitu photostat dokumen sebut harga yang siap diisi. Akhir sekali, saya juga sering menghadiri lawatan tapak yang disediakan. Proses permohonan projek pembinaan. Okey, selama 15 minggu saya berada di Amy Construction, saya memperoleh ilmu pengetahuan baru yang bermakna bagi saya, iaitu proses permohonan projek
yang ditawarkan oleh AIDA, Jabatan Pengairan dan Saliran yang juga Pejabat Tanah dan Daerah. Ini adalah salah satu tugasan utama yang sering saya lakukan sepanjang latihan industri ini. Saya juga telah berjaya melakukan proses ini sebanyak 40 permohonan projek yang ditawarkan sepanjang hujung 2019 hingga awal 2020. Antara langkah-langkah ataupun proses-proses yang diperlukan dalam permohonan projek pembinaan ialah seperti berikut. Yang pertama adalah pengesahan syarat kelayakan permohonan projek yang ditawarkan ataupun yang dibuka. Kerana mereka akan sediakan syarat kontraktor yang boleh memohon. Mereka akan nyatakan jenis lesen yang mereka perlukan sama ada G1, G2, G3 atau yang seterusnya. G1 hanya boleh membuat projek yang tidak lebih daripada RM200,000. Seterusnya, yang kedua adalah menghadiri lawatan tapak dan taklimat sebut harga. Setiap syarikat kontraktor yang ingin memohon projek yang ditawarkan perlulah menghadiri lawatan tapak dan mendengar taklimat sebut harga yang diadakan. Yang ketiga adalah pembuat pembelian barang sebut harga. Okey, pembelian barang sebut harga ini mempunyai dua kaedah cara pembeliannya. Yang pertama ialah beli di kaunter sebut harga. Okey, kaedah ini yang sering digunakan oleh AIDA kerana mereka tidak mahu syarikat-syarikat kontraktor menipu semasa membuat pembelian borang, kerana ada sesetengah syarikat tidak menghadiri lawatan tapak tetapi membeli borang tersebut. Manakala kaedah yang kedua pula adalah kaedah dalam talian. Kaedah ini sering digunakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dan Pejabat Daerah dan Tanah. Okey, kaedah ini kita hanya memuat turun dokumen tersebut di e-perolehan. Setiap pembelian barang sebut harga, tidak kira di kaunter sebut harga ataupun di laman sesawang e-perolehan, dokumen sebut harga itu perlu dibayar dengan harga RM10. Setiap dokumen sebut harga yang kita dah beli dan dimuat turun tu, kita perlu sertakan dengan lesen CIDB, penyata kewangan selama 2 bulan dan juga pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh syarikat kontraktor tersebut. Langkah yang kelima adalah kita perlu cop setiap helaian sebut harga itu dengan alamat syarikat, nama pemilik syarikat, nama saksi syarikat dan juga nombor pendaftaran syarikat. Seterusnya adalah mengira anggaran harga yang diperlukan untuk pembinaan projek yang diminta. Selalunya pihak yang menawarkan projek tersebut telah memberitahu bajet yang disediakan untuk sesuatu projek. Selepas semua dokumen sebut harga telah siap ditandatangan dan siap diisi dengan harga, kita perlu fotostat setiap helaian tersebut untuk disimpan sebagai rekod syarikat. Selain itu, kita juga perlu menyediakan sampel surat berwarna koko bersaiz A4 dan juga alamat beserta tajuk dokumen sebut harga tersebut untuk dihantar. Akhir sekali, kita perlu masukkan dokumen sebut harga tersebut ke dalam sampul yang telah disediakan mengikut tajuk sebut harga dan juga alamat sebut harga. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah latihan industri mendedahkan pelajar dengan dunia pekerjaan yang sebenar dan memberi keyakinan dalam diri pelajar. Para pelajar juga dapat memperoleh pelbagai ilmu baru yang diberikan selama 15 minggu di organisasi latihan tersebut. Dengan adanya latihan industri ini, para pelajar boleh menguji kebolehan serta kemahiran mereka selama ini dan membaiki kekurangan yang mereka ada. Oleh itu, latihan industri yang diadakan oleh Politeknik Malaysia ini dapat melahirkan lebih ramai graduasi yang berkualiti pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Alicia Mini.